Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Allah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qasim Al-Qushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Tajuk yang ke-26, Ikhlas. Allah Ta'ala berfirman, Ala lillahi dinul khalis. Ingatlah, bagi Allah agama yang murni. Surah Az-Zumar ayat 3. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, diceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Salasun la yughillu alaihinna qalbu muslimin. Ini pembetulan bagi setengah naskah. Salasun la yughillu alaihinna qalbu muslim. Ikhlasul amali lillahi ta'ala wa munasahatu ulatil umur wa luzumu jama'atil muslimin. 3 perkara yang tidak boleh dikhianati hati seorang Islam, iaitu keikhlasan amal kerana Allah, saling menasihati kepada para pemimpin, saling menasihati kepada para pemimpin dan tetap dalam jemaah umat Islam. Kata Imam Abdul Qasim, ikhlas adalah penunggalan, yakni pengesaan al-haq Tuhan dalam mengarahkan semua orientasi ketaatan, semua hakikat ketaatan. Dia dengan ketaatan yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri pada Allah Ta'ala semata-mata, tanpa yang lain. Tanpa dibuat-buat, tanpa ditujukan untuk makhluk, tidak untuk mencari pujian manusia atau makna-makna lain, selain daripada pendekatan diri kepada Allah. Ianya juga diertikan bahawa ikhlas merupakan penjernihan perbuatan dari campuran semua makhluk, ataupun pemeliharaan sikap dari pengaruh-pengaruh pribadi, yakni daripada kepentingan pribadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang makna ikhlas, lalu baginda menjawab, Sa'altu Jibril alaihi salam anil ikhlas ma huwa? Qala sa'altu Rabbal izzati anil ikhlasi ma huwa? Qala sirrun min sirri istawda'tuhu qalba man ahbabtuhu min ibadi. Saya bertanya Jibril AS tentang ikhlas, apa itu? Kemudian dia, yakni Jibril, berkata, saya bertanya Tuhan tentang ikhlas, apa itu? Dan Allah menjawab, iaitu rahsia dari rahsiaku yang aku letakkan pada hati orang yang aku cintai di antara hamba-hambaku. Saya dengar Ustaz Abu Ali Daqqaq berkata, ikhlas adalah keterpeliharaan diri dari keikut campuran semua makhluk. Sidq, kebenaran adalah kebersihan diri dari penampakan diri. Orang yang ikhlas tidak memiliki riak. Dan orang yang sidq, yang benar, tidak akan kagum pada dirinya sendiri, yang tidak ujub. Zunnun Al-Misri berkata, ikhlas tidak akan sempurna kecuali dengan kebenaran dan sabar dan ikhlas. Siddiq tidak akan sempurna kecuali dengan ikhlas dan terus menerus dalam ikhlas. Abu Ya'qub As-Susi berkata, bila sahaja seorang masih memandang ikhlas dalam keikhlasannya, maka keikhlasannya memerlukan keikhlasan. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, setelah kita membicarakan tentang istiqamah, antara amalan yang menyempurnakan, amalan yang menjadi dengan sebabnya akan sempurna dan berkumpul padanya segala kebaikan, maka di antara intipati besar dalam setiap amalan itu ialah ikhlas kepada Allah. Bila kita menyebut perkataan ikhlas, maka kita faham secara makna umum. Di dalam pemahaman umum kita,
itu tidak melakukan sesuatu melainkan kerana Allah. Tidak kerana pujian, tidak kerana takut pada kejian, melainkan kita mengharapkan Allah Ta'ala. Bermula daripada ia adalah perintah Allah, sehinggalah kepada cara pelaksanaannya mengikut perintah Allah, sehinggalah kepada mendapat redha kurniaan di sisi Allah Ta'ala. Dengan bahasa mudah, semua kita lakukan dari Allah kepada Allah kerana Allah. Dari Allah berarti sumbernya semua dari Allah. Kita melakukan sesuatu perkara yang datang perintah Allah. Dan kita melakukannya kerana Allah. Kerana Allah SWT. Dan kita melakukannya hanya kepada Allah. Bukan ditujukan kepada fulan bin fulan. Tidak ditujukan kepada orang perseorangan atau masyarakat atau negara. Melainkan kerana Allah SWT. Kalau kita perhatikan bagaimana Allah Ta'ala menjadikan sifat ikhlas ini punca keselamatan seluruh hamba-Nya. Sama ada daripada godaan syaitannya yang merupakan perbuatan atau kejahatan terbesar dalam hidup ini, iaitu godaan syaitan. Kejahatan terbesar. Dan darinya bermula pintu kejahatan dan kepadanya berakhir segala pintu kejahatan. Kerana kita lihat sejarah permulaan kita manusia, permusuhan dengan iblis. Maka ikhlas menyelamatkan kita daripada musuh paling utama, iblis. Dan juga para tenteranya. Dan bagaimana Allah Ta'ala menjadikan sifat ikhlas penyelamat daripada hawa nafsu. Itu musuh kita yang kedua. Hawa nafsu kita. Dan bagaimana ikhlas menyelamatkan kita daripada segala musibah dunia. Dan segala kesedihan-kesedihan dunia. Kerana ia adalah perkara yang akan menghilangkan segala kebahagiaan kita di dunia ini. Ikhlas berjaya menyelamatkan kita daripada musuh terbesar iblis dan para tenteranya. Ikhlas merupakan satu sifat yang akan menyelamatkan kita daripada permainan hawa nafsu yang membinasakan. Dan ikhlas penyelamat kita daripada segala musibah dunia. Dan ikhlaslah yang menjadikan satu amalan yang kecil menjadi besar. Bagaimana kata Abdullah bin Mubarak, banyak amalan yang kecil dibesarkan dengan niat yang ikhlas. Banyak amalan yang kecil-kecil. Dan buang duri tengah jalan. Kadang sekadar kita beri minum air secawan. Belanja air secawan. Kadang kita hanya senyum. Kadang, amalan yang kecil. Tanpa kita sedar, kita pun tak perasan. Kita pun tak letak nilai dia. Tetapi Allah Ta'ala mengangkat amalan itu. Sehingga menjadi penyelamat daripada api neraka. Yang pertama yang kita sebut. Ikhlas. Kenapa kita bicara ikhlas? Kerana ia penyelamat daripada musuh terbesar kita, iblis. Kerana kita ke mana iblis? Bersumpah di hadapan Allah. La'ughwiyannahum ajma'in. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya Allah, akan ku binasakan, ku sesatkan semua hamba-Mu. Supaya dia tak boleh masuk syurga. Sebagaimana aku dah keluarkan Adam daripada syurga. Maka akan ku usahakan Adam dan seluruh keturunannya tidak akan masuk balik. Dah berjaya keluarkan. Sekarang agenda terbesar iblis. Pastikan seluruh anak Adam tak masuk balik. Tapi di sebalik keazaman iblis yang tinggi. Dia tahu dia ada satu perkara yang dia tak boleh tembusi. Sehingga dia berkata, melainkan hamba-Mu yang ikhlas. Aku tak boleh buat apa-apa. Hamba-Mu yang ikhlas, ya Allah, aku tak mampu sesatkan dia. Berarti penyelamat yang terbesar. Pelampung terbesar dalam kehidupan kita di dunia ini. Atau Allah Ta'ala juga menegaskan hal itu. Inna ibadi laysa laka alaihim sultan. Hamba-Ku sebenar yang ikhlas, kamu tidak akan ada sedikit pun kuasa ke atas mereka. Jangan kata banyak, sikit pun tak boleh. Bila hamba ini ikhlas. Dan yang kedua kita lihat bagaimana keikhlasan menyelamatkan kita daripada hawa nafsu. Kita baca kisah Yusuf AS. Apakah sebab Allah selamatkan Yusuf AS daripada permainan hawa nafsu, godaan wanita paling cantik pada zamannya, dalam situasi paling mudah untuk buat maksiat. Paling mudah. Dalam rumah menteri yang tertutup, rapat,
yang tidak diketahui secara hukum manusianya. Allah Ta'ala memuji Nabi Allah Yusuf dengan menyatakan innahu min ibadinal mukhlas. Innahu min ibadinal mukhlisin. Kerana Yusuf itu adalah hamba kami yang ikhlas. Sebab itu dia tak boleh dikalahkan oleh hawa nafsu. Kata kita ni ada nafsu. Nafsu ni musuh nombor 2 kita. Lepas iblis. Nafsu kita. Walaupun syaitan kena ikat dan sebagainya, nafsu kita ada. Dia adalah tali baruk pada iblis. Tali baruk. Kalau tuan-tuan tengok kerja tali baruk, dia macam penjajah juga. Maka dia cuba rosakkan kita dengan nafsu yang pelbagai. Dia bersenang di sebalik halal, lalu untuk memperluaskan halal tadi. Sebagaimana dia bersenang di sebalik keenakan dan kesedapan. Untuk menjahanamkan kita. Ada. Kadang-kadang nafsu ini bersembunyi di sebalik benda halal. Benda halal. Makan, minum, berhias, berhibur. Asalnya halal. Lalu nafsu ini masuk sehingga kita berlebih-lebihan lalu melanggar sempadannya. Seumpama kambing yang sedang makan rumput berhampiran dengan rumput larangan, hampir dia akan memakannya. Dan namanya kambing. Dok makan sedap-sedap rumput. Padang ganggu. Tepi tu dia ada satu sempadan. Ini rumput raja. Kambing ni reti ke? Tu rumput raja ke tak raja? Dia ceroboh makan. Nafsu. Duduk layang. Beri sikit. Akhirnya lihat bagaimana dia telah mengabaikan banyak perintah-perintah. Syarak dan sebagainya. Kerja tu halal. Dalam nak cari duit. Tapi duduk kerja sampai lupa sembahyang maghrib. Zuhur, asar, terlambat. Dia mula-mula daripada terlambat sampai tak buat. Akhir qada. Asal kerja tu tak ada masalah. Kerja tu harus. Tuan-tuan nak pergi kerja Singapura ke? Kerja Belanda ke? Whatever lah kita nak kerja. Tak ada masalah. Kerja tengah laut. Tapi jaga solat. Jaga aurat. Jaga. Hukum hakam. Tapi bersenang di sebalik keharusan kerja. Maka nafsu mula mencolek agama kita. Dicoleknya sedikit demi sedikit. Sehingga agama kita mula hilang. Disebabkan kerja. Hibur pun sama. Berhibur harus. Dalam situasi tertentu. Tapi nafsu heret kita pada hiburan. Sehingga kita melanggar sempadan hukum hakam hiburan. Maka kita terjebak dalam perkara yang haram. Mudah nafsu berselindung di sebalik halal. Makan. Dia makan. Nafsu berselindung di sebalik keenakan makan. Lalu akhirnya sebahagian daripada makanan memalaskan kita untuk ibadat. Dan nafsu juga berselindung di sebalik makna sedap. Contoh sedap. Contoh makanan juga sedap-sedap makan, akhirnya tak peduli halal haram. Ini kedai orang kafir ke? Ini kedai orang fasik ke? Ini kedai orang tak pernah peduli agamanya, hanya cuma membawa nama Islamnya, tapi tak pernah peduli agamanya, kuhakan halal haram. Kita duk jaja sedap. Akhirnya banyak mana makanan yang sedap kita makan. Di dalamnya pelbagai syubhat. Pelbagai syubhat sebab kita diajar melihat agama seseorang sebelum kita makan makanan dia. Paling kurang kita dapat secara umum agama dia, secara umum. Tapi yang ini bila kecenderungan untuk makan sedap. Ramai orang tak peduli ni makanan ni daripada sumber halal atau haram. Kena pula kaki melancong. Kini negara-negara bukan Islam. Lalu dia pun tak ambil peduli hal tadi. Dia pun makan ni. Asal ke tepi babi sudah. Tanpa mengambil campuran dan sebagainya. Jadi nafsu berselindung di sebalik makna sedap. Atas sebab sedaplah lalu kecenderungan berzina. Walau ia membinasakan dan mengaibkan. Memalukan. Sebab nafsu tidak menedahkan kita, melainkan dia akan memalukan kita satu hari nanti. Itu sifat nafsu. Ini kata Imam Ibn Jauzi. Ke mana beliau menegur dan menasihati orang yang berzina. Bila orang berzina tu dia ikut nafsu lah. Sedap. Maka dia sedap seketika untuk menanggung aib yang panjang. Bayangkan kalau perempuan ini dia mengandung anak luar nikah. Dalam tempoh panjang 9 bulan. Dia rasa sedap berapa minit, berapa jam, ditanggung berbulan-bulan. Mana kena aib bagi keluarga dengan anak yang lahir tanpa nasab.
Ya, malunya panjang. Kan nafsu tidak pernah jatuh pada seseorang, melainkan dia akan malukan orang. Tentang kita suka tak berkawan dengan orang suka malukan kita. Kalau kita ada kawan, kerjanya memalukan kita depan orang. Apakah tuan-tuan nak kawan dengan orang ni? Atau kalau kita ada pasangan pun yang suka memalukan kita, kita pun tak selesa dengan pasangan kita. Dia malukan kita depan adik-beradik dia, mak ayah dia. Tak mungkin kita selesa dengan pasangan yang suka memalukan kita. Tuan, pasangan yang paling teruk memalukan kita, nafsu kita. Ini nafsu yang duduk dalam diri kita. Dia akan memalukan kita dalam banyak hal dan perkara. Oleh sebab itulah, bila seorang itu ikhlas pada Allah, Allah selamatkan dia daripada hawa nafsu. Dan yang ketiga yang kita sebut tadi. Kenapa kita bicarakan ikhlas? Sebab musibah-musibah dunia ini, tuan-tuan sekalian, kita akan tanganinya dengan ikhlas. Kita kan baca kisah 3 orang lelaki yang terperangkap dalam gua. Dengan mereka masuk hutan, tiba hujan lebat, mereka kata kita berlindung dalam gua. Dan mereka pun berlindung. Masuk je dalam gua, tiba-tiba dek hujan tadi batu tergelincir lalu menutup pintu gua. Batu besar. Duduk dalam gua nak jerit membazir. Buang suara. Lalu kata salah seorang yang baik di kalangan mereka, tidak ada yang selamatkan kita melainkan keikhlasan kita dalam amalan. Maka yang pertama menyebut amalan dia. Ya Allah, aku mempunyai 2 orang ibu bapa yang tua yang aku sentiasa menjaganya dan mengutamakannya lebih daripada isteri dan anak-anak. Dan ketika mana aku memberi minum susu, aku tak akan berikan kepada isteri dan anakku sebelum ibu bapa ku minum. Sehingga satu hari, ya Allah, di dalam munajat, dalam bercerita dan berdoa. Satu hari, ya Allah, kambingku hilang. Lalu aku mencarinya sehingga lewat malam. Bila aku pulang, ibu bapaku sudah pun tidur. Sedangkan di tanganku ada bejana susu. Anakku merengek memintanya. Lalu aku tidak berikan sehingga aku menunggu ibu bapaku bangun terlebih dahulu. Dan bila mereka bangun, lalu aku beri minum, boleh aku beri pada anak dan isteri. Ya Allah, kalau aku buat ini kerana-Mu, ya Allah, lepaskan aku daripada musibah ini. Akhir batu tu bergerak. Batu tu bergerak. Lalu yang kedua pula datang, ya Allah, aku ada seorang sepupu yang aku ingin mengahwininya dan dia menolaknya. Ingin dia berkahwin dengan orang lain. Kemudian datang zaman susahnya, kematian suaminya. Dia datang padaku, ya Allah, untuk meminta hutang. Lalu aku ingin memberinya dengan syarat, dia mesti bersetubuh dengan aku. Akhirnya dia menolak, lalu pulang. Kemudian dia datang kembali kerana mengambil kira anak-anaknya yang ramai. Maka aku pun bersetuju, dia pun bersetuju. Dan ketika mana dudukku kepada atasnya seperti duduk seorang suami pada isteri. Tiba-tiba dia berkata kepadaku, takutlah Allah. Jangan menyarungkan cincin yang bukan milikmu. Maka ketika itu aku tersedar perbuatan tadi. Lalu aku meninggalkannya dan aku beri duit tadi bukan hutang. Cuma dan aku tinggalkan zina tadi. Ya Allah, kalau aku buat kerana-Mu, Engkau lepaskan aku. Maka batu itu mula bergerak. Dengan lebih banyak. Tapi belum telus untuk keluar. Sehingga datang yang ketiga berkata, ya Allah, aku ada pekerja. Aku ada pekerja. Sehingga pada hari pembayaran gaji, dia hilang. Lalu aku mengambil gajinya. Dan aku investkan, aku beli kambing. Dan kambingnya membiak dengan cepat. Kemudian aku jual sebagian kambing, lalu membeli seorang khadam. Untuk menjaga kambing. Sehingga bertahun-tahun lamanya, penuh satu padang kambingnya. Lepas beberapa tahun dia datang menemuiku, mana gajiku? Lalu aku berkata, gajimu ialah seluruh kambing yang ada di hadapanmu. Lalu dia memarahiku dengan berkata, apakah kamu ingin mempermainkan aku? Jawabnya, tidak, itu memang gajimu. Akhirnya dia mengambilnya tanpa ucap sedikit pun terima kasih. Nak cerita pekerja yang jenis pongah ni ramai dah. Sejak zaman dulu dah ada. Jadi tak erti terima kasih. Ambil tanpa ucap terima kasih. Ya Allah, kalau aku lakukannya kerana-Mu, ya Allah, aku lepaskan kami. Akhir batu tu bergerak terus. Dan membebaskan ketiga-tiga orang. Dan ini cerita ikhlas ini. Kalau kita buka dalam kitab Riyadhus Salihin dalam permulaan dalam Kitabul Ikhlas. Atau Babul Ikhlas. Pasti kita lihat bagaimana kehebatan ikhlas menyelamatkan kita daripada banyak musibah dunia. Seorang suami yang ikhlas dalam menjaga keluarganya, maka Allah selamatkan dia
daripada segala musibah yang dijangka atau dia tak jangka. Seorang isteri yang ikhlas dalam rumah tangga, Allah pelihara rumah tangga dia. Kalau dia ikhlas dan menjaga rumah tangga dia. Seorang anak yang ikhlas berkhidmat pada mak ayah dia, Allah akan jaga dia. Walaupun dia tak mendapat penghargaan yang sebenar daripada orang yang khidmat kepadanya. Tentang ikhlas ni, pendek kata, dia penyelamat kepada banyak musibah dunia kita. Bahkan menghilangkan duka cita. Maka kerana itu kita nak ikhlas. Kerana ikhlas ini merupakan perintah Allah kepada kita semua. Dan dengan ikhlas kita terselamat daripada musuh utama kita bernama Iblis dan para tenteranya, dan menyelamatkan kita daripada hawa nafsu yang membinasakan kita dan menghilangkan segala musibah dan kedukecitaan dunia. Hari ini banyak musibah yang berada di hadapan kita, yang menunggu kita. Kita tidak mungkin mampu menembusinya melainkan keikhlasan kita pada Allah. Itu Allah jadikan orang yang ikhlas ini terselamat daripada banyak musibah-musibah dunia apatah lagi akhirat. Bukan ia merupakan jalan kemenangan bagi orang Islam. Tuan, kalau lihat orang-orang yang berjuang, yang memperjuangkan agama, diikhlaskan Allah, maka ini adalah jalan-jalan kemenangan. Kalau sekiranya tidak ikhlas, maka ia bukan jalan kemenangan. Contoh ketika mana orang tanya kepada broker-broker Yahudi, broker-broker musuh Islam, kenapa kita tak boleh kalahkan orang Islam? Mereka kata orang Islam ni ada dua golongan. Satu, pada pemimpinnya. Kami tahu cara nak sogok. Kami sogok dengan dua benda. Dengan perempuan, dengan arak. Tapi ada satu kelompok, dia orang tak main perempuan dan dia orang tak minum arak. Macam mana kami nak sogok? Maka kami tidak mampu mengalahkannya. Contoh yang dia boleh conquer kepala-kepala sebahagian pemimpin Islam. Kerana pemimpin Islam ni pertama cenderung kepada seks. Simpan perempuan simpanan, asyiqat. Dia suka minum arak. Dia di Selangor ni kalau orang suka simpan perempuan, dia suka duit, rasuah. Mereka boleh rasuah semua pemimpin negara Arab. Walaupun kita cerita negara Arab dah kaya dan sebagainya, tapi mereka tahu ruang ini terbuka luas. Yahudi gunakan seluruh kekuatan ekonomi dia. Melalui, kita katakan BlackRock mereka, syarikat Vanguard mereka, syarikat-syarikat besar Yahudi yang menguasai hampir sebahagian besar ekonomi dunia dan dagangan. Lalu mereka conquer ni pemimpin ni dengan beri duit banyak, beri arak, beri perempuan. Akhirnya jari mereka. Tapi sebagai orang Islam kami tak boleh. Mereka tak minum arak. Mereka tak main perempuan. Maka ini golongan yang ikhlas pada Allah. Macam mana kami boleh kalahkan mereka? Sebab kalau nak berlawan berdepan, mereka ini cintakan mati lebih daripada sebagaimana kami cintakan hidup. Ini golongan ni nak mati bukan nak hidup. Bagaimana kami mampu mengalahkan orang yang memang niatnya nak mati? Sebab bila seorang itu ikhlas, dia melihat mati itu baik daripada hidup. Seorang yang tidak ikhlas, dia nak hidup yang dia nak bukan mati. Kenapa? Ikhlas melihat balasannya selepas mati. Orang tak ikhlas melihat balasannya cuma di dunia. Lepas tu dia akan takut mati. Beza orang ikhlas. Kita perhatikan bagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah, Allah hanya menerima agama yang murni. Bila sebut perkataan ad-din, din agama, maksudnya cara hidup. Ad-din, manhajul hayah. Al-khalisu, yang ikhlas. Khalis, makna yang suci daripada semua campuran. Kalau kita sebut air, tak ada campur apa-apa. Air yang benar-benar suci. Kalau sebut susu, tak campur apa-apa. Susu yang benar-benar suci. Kalau sebut madu, tak campur apa. Tak campur apa-apa. Madu yang betul-betul suci. Khalis. Maka Allah Ta'ala suka atau memerintahkan kita, cara hidup kita dengan agama yang suci. Tanpa ada buang hawa nafsu kita. Atau permainan orang terhadap agama kita. Sebab itu kalau kita perhatikan ayat-ayat dalam Al-Quran tentang ikhlas. Bila Allah Ta'ala menyebut, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Dan suratul Bayyinah ayat kelima kata Allah, mereka tidak diperintahkan, melainkan untuk beribadat kepada Allah dengan ikhlas kepada Allah. Bahkan bila kita baca ayat yang lain, Allah Ta'ala cerita, Allah Ta'ala sebut tentang
Orang yang benar-benar kembali pada Allah. Kata Allah, illal ladzina tabu wa aslahu wa tasamu billah wa akhlasu dinahum lillah. Kata Allah, melainkan orang yang bertaubat, lalu memperbaiki dirinya, lalu berpegang teguh dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan, dan ikhlas di dalam ketundukannya pada Allah. Bagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa ayat 146. Allah sebut dalam ayat yang lain, wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid wad'uhu mukhlishina lahuddin. Kata Allah, hadapkan wajah kamu di setiap tempat ibadatmu kepada Allah, dan berdoalah kepada Allah, serulah Allah dengan penuh ikhlas kepadanya dalam beragama. Dan surah Al-A'raf ayat 29. Ini semua ayat-ayat untuk menunjukkan tentang perintah untuk ikhlas. Bukan sepakat ulama, tidak diterima satu amalan melainkan dengan dua syarat. Pertama, mesti ikhlas kepada Allah. Yang kedua, mesti menepati sunnah yang dia ajar. Sebab bila kita buat amalan ni, asas agama kita ni bukan kita ambil tepi longkang, tepi jalan. Kita ambil daripada sumbernya, iaitu daripada Nabi SAW. Sebab ketika mana Rasulullah SAW mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Ketika mana Rasulullah SAW menyatakan, khuzu anni manasikakum, sembahyang macam aku sembahyang. Memberi maksud, akulah sumber kepada setiap amalan kamu nak buat. Satu orang beriman sebenar kita, dalam buat satu amalan, inikah yang Rasulullah suruh? Inikah yang Rasulullah perintah? Inikah yang Rasulullah SAW tuntut kita melakukannya ataupun tidak? Sebab itu bila kita sebut sunnah Nabi, bukan disepakati oleh para ulama, itu perbuatan mengikut Nabi SAW. Bila kita sebut benda yang dilarang, benda yang Rasulullah larang. Orang ikhlas mudah. Dia buat syarat amalan yang diterima itu dua, kata para ulama. Ikhlas pada Allah, dan mesti ikut sunnah Nabi SAW. Kita lihat bila pengarang kita baca satu hadis Nabi. Itu salasun la yughillu alaihinna qalbu muslim. Ada 3 perkara. Orang beriman tak akan mengkhianati dalam melakukannya. Kita jujur buat benda ni. Jangan khianat. Jangan terkurang pun dalam hal ni. Betul-betul kita letak komitmen kita. Pertama, ikhlasul amalillah ta'ala. Dan beramal kerana Allah. Bukan pujian, bukan takut kejian, bukan kerana kita ada habuan-habuan. Tak ada. Kerana Allah. Allah perintah, maka saya buat. Ikhlas kepada Allah SWT. Jadi kalau kita lihat, darjat ikhlas ni, dia ada 3 darjat. Kita tengok kita duduk kat mana. Kita mulakan daripada darjat paling rendah sekali. Darjat paling rendah, iaitu ikhlas kerana Allah Ta'ala perintah kita untuk melakukan. Semua amalan yang dipaksikan dengan ilmu, maka orang melakukannya, dia sudah mendapat basic ikhlas pada Allah. Untuk kita buat ni kenapa? Ilmu, sumbernya ilmu. Bukan hawa nafsu, sumbernya bukan kita kutip kata orang tu kata orang ni. Ini datang daripada syariat, ilmu. Ikhlas paling rendah ialah buat sesuatu berdasarkan ilmu. Itu ikhlas. Sehingga tidak masuk perkara-perkara bid'ah atau dipanggil dakhil dalam Islam. Ini asal ikhlas paling rendah. Yang kita ajar anak-anak kita. Semayang macam ni semayangnya. Puasanya macam ni. Tutup aurat macam ni. Berdasarkan ilmu. Sehingga kita tahu sempadan aurat. Pusat hingga ke lutut. Kita tahu tentang sempadan, tentang solat secara rukunnya, rukun qauli, rukun fi'li. Secara syarat-syarat dan sebagainya. Ini semua base pada ilmu. Maka ini ikhlas paling rendah sekali. Buat sesuatu berdasarkan ilmu. Yang kedua, atas sikit. Iaitu orang yang ikhlas kerana dikatakan dia malu kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepadanya. Maka datanglah keikhlasan dia. Allah beri nikmat banyak. Tapi amalan yang dia buat, dia tahu tak seberapa. Maka datang malunya kepada Allah SWT. Umpama begini, tuan-tuan sekalian. Kita bila raja kata hari jadi dia suruh semua rakyat beri hadiah. Katakanlah, kita sayang raja, kita pun nak beri hadiah. Kita pun tahu kita tak kaya sangat. Nak beri hadiah raja apa benda yang sehingga raja tu boleh kagum kat kita agak-agak. Kita nak beri benda-benda mewah memang tak mampu. Tapi kalau
Terpaksa beri, kita beri dan kadang kita rasa malu. Bahawa hadiah kita ni taklah seberapa mana. Di hadapan kekuasaan dan jawatan dia. Tak apa lagi Allah. Yang kita buat ibadat ni tak seberapa mana berbanding nikmat yang Allah beri pada kita. Tuan-tuan nak bangga sangat ke dengan ibadat kita? Yang kita katakan terlalu sikit ni, ciuk ni. Tak banyak kita ingat Allah. Baca Quran 15 minit je sehari. Dengan nikmat mata yang Allah beri kita puluhan tahun ni, dengan nikmat lidah yang Allah beri kita berkata-kata, tak pernah satu hari pun kita bisu. Dengan nikmat telinga kita, setiap hari kita dengar hak kita, hak orang, hak dunia, sehingga telinga kita merentasi semua sempadan dan benua. Dengan nikmat kaki yang Allah jadikan kita boleh melangkah dan berjalan, ini semua tidak ternilai kita nak bayar. Lalu kita tengok ibadat kita cipuk sikit, ya Allah. Kita boleh beratur restoran viral 40 minit. Tapi nak berdiri 2 minit ketau lutut. Sampai dengar imam baca surah panjang sikit. Panjang. Kita dah ketau lutut. Apalah imam tak cari surah pendek. Ni viral. Nak makan nasi biryani 40 minit. Beratur ni. Tunggu jadual. Kita tak katalah haram beratur. Kita nak banding. Dek malu kita pada Allah. Mana orang sanggup untuk berdiri kat restoran-restoran viral ni dengan bangganya. Siap buat live. Tengok ni saya sedang beratur. Saya beratur daripada pukul 10, pukul 12 tak dapat lagi giliran. Dia tak marah tapi dia bangga. Ramai orang. Dia makan jadi tahi. Macam tu. Dia sembelik. Puasih. Dia makan daging banyak. Go out. Get out. Gauk. Sangat makan biryani lamb shank. Gauk tu. Maksudnya maksud. Kita bukan pergi pada penghinaan tu. Kita pergi pada perbandingan hinanya kita. Yang saya kata urusan dunia boleh beraturlah lama mana. Tak ada hal kita. Berdiri di hadapan Allah yang beri segala nikmat. Kita ambil kira. Tahajud. Lalu terkejut. Ayahnya nak tahajud. Dah tua dah kita. Kita tahajud ni macam cerita yang agak aneh dalam kehidupan beragama. Walau sudah sampai masa bertahajud. Sudah sampai masa untuk kita masa lebih banyak dengan Allah. Biar baca Quran lama sikit, sejam, 2 jam. Biar lepas subuh kalau boleh. Kalau tak ada program. Jangan duk dahulukan jogging dulu. Apa pun jogging dulu. Longi pas jogging, si lemak 4 pinggang. Lepas tu rebah tidur. Ngari bangun. Nak sihat pun dia. Tidak jasadnya, tidak agamanya. Kita lepas solat subuh, buat satu rutin, disiplin agama. Dia dengar kuliah, mengajilah sikit setengah jam ke 40 minit. Kata kita nak ke mana lagi ni? Anak besar panjang. Suami pun tak mau lagi dilayan. Kita dah, kalau kita perempuan lah sebagai satu contoh. Duduk tempat kita baca dulu. Lepas tu solat duha, baca Quran. Sebelum kita buat kerja rumah. Itu kita ubah jadual kita. Untuk kita semalu depan Allah atas nikmat Allah beri. Kita pada suami pun sama. Kita apa pun jogging dulu. Nak sihat sampai bila kita pun tak tahu. Bukan kita marah jogging tu. Kita tegur bila letak prioriti hal-hal duniawi lebih pada agama. Bila kita sudah sampai ke garisan merah. Khatul ahmar. Garis merah dalam hidup kita. Dan bila kita sampai umur 40 ni tuan-tuan. Kita mula masuk garis merah dalam hidup. Jadi kalau tentera, kalau semua dia ada satu dipanggil Al-Khatul Ahmar. Garis merah yang tak boleh diceroboh. Ni ceroboh ke program besar-besaran. Dalam hidup kita perlu ada satu garis merah. Tuan-tuan umur berapa nilai? 40, 50, 60. Letak garis merah dalam hidup. Ini dah tak boleh main-main ni umur. Umur ni bukan umur untuk kita memperbanyakkan perkara yang tak mendatangkan kebaikan agama pada kita. Sebab tu saya sebut tadi, kita malu pada Allah dengan nikmat yang Allah beri tak pernah habis. Dah gigi tak ada, Allah ganti lagi gigi baru pula dapat. Dah sakit, Allah beri pula kesihatan baru pula pada kita. Semua ni Allah kembalikan. Melainkan peluang untuk kita mendekatkan diri pada Allah. Maka orang ikhlas, setiap kali dia buat ibadat dia akan malu. Kenapa? Apa sangat dia buat? Banding kecuaian dia, banding hal-hal duniawi dia buat. Kadang-kadang orang puji awak ni derma 1000, dia pun malu.
Saya beli range sport 2,500. Yang pijak tak lembu tu, range sport saya. Orang kata awak banyak derma, kita tak rasa banyak. Oh banyak derma 5,000. Tak banyak lah. Renovate dapur 20,000. Makan pun pandai tu. Lalu kita kalau orang kata banyak kita buat, kita kata malu. Saya untuk hawa nafsu, saya buat banyak daripada ibadat. Kadang-kadang kita beli mainan anak kita, 400. Tanpa segang silu. 400. Minggu sekali beli. Tapi nak derma 400 hari Jumaat. Oi, berat sangat. Ni kena ikhlas tak? Yang penting ikhlas. RM2. RM2. Beli mainan tu dia tak cerita ikhlas. Dia beli je RM400 anak dia. Beli kereta kontrol. Anak main kat tangga, sekali tekan, terus jatuh tangga, hancur habis. RM400 satu hari. Tak apa. Abah beli yang baru pula. Abah punya baik. Dan itu bila kita korupsi diri kita. Bila kita muhasabah diri. Dan dunia ni banyak kita melabur. Bila kita pergi hal agama, lalu kita ketinggalan jauh. Lalu dekkan itulah kita tak pernah bangga dengan hal agama, kita mula rasa malu. Lalu kita baiki. Dan ini Allah sebut dalam Quran. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ راجعون. Baca surah Al-Mu'minun ayat 60. Apa kata Allah? Sifat orang beriman. Mereka yang bila mana menafkahkan harta yang Allah berikan kepada mereka, mereka rasa takut Tuhan tak terima. Dan mereka merasa malu dengan apa yang mereka berikan. Dan mereka mengetahui mereka akan pulang pada Tuhan mereka. Tuan-tuan, saya sebut kalau kita sedekah, jangan pernah rasa banyak. Tuan-tuan patut malu bila bersedekah. Siap kali sedekah biar rasa malu. Kenapa? Kerana bila kita bandingkan duit yang kita keluarkan untuk urusan lain, ternyata kita lebih banyak. Padahal yang agama ni untuk kita akhirat kelak. Dan kita tahu yang dunia ni dia habis macam tu je. Kadang-kadang kita baiki tangga. Berapa baiki tangga? 10,000 saat pergi tangga. Tukar tiling baru. 10,000. Tanpa segan silu keluar duit KWSP. Tapi haji tak nak pergi lagi ni. Haji cerita mahal. Kalau buat korban cerita mahal. Berapa harga lembu? 5,000. Mahal Ustaz. Mahal. Habis awak nak lembu harga 5 sen ke apa? Buat harga korban mahal 5,000. Sebut buat benda-benda dunia ni tak mahal. Jangan mata. Ambil. Ini korban setiap bulunya, setiap dagingnya, setiap darahnya. Ini semua darjat dan keampunan Allah. Kalau tengok Rasulullah SAW, setiap tahun Nabi akan lebih banyakkan korban. Sehingga akhir usia Rasulullah, 100 ekor unta. 100 ekor unta. Nabi korbankan. 63 Nabi sembelih sendiri. Dan bakinya Rasulullah suruh Ali bin Abi Thalib sempurna. Kita patut fikirlah berapa umur? 40. Tahun depan 40 ekor kambing. Kalau tak boleh 40 ekor lembu pun. Berapa umur? 60. Tahun depan kita targetlah 60 ekor. Kalau tak boleh 60 ekor, 6 ekor lembu. Sebab apa? Umur 60. Seekor mewakili 10 tahun. Dia kena ada target itulah sebab ini agama kita. Kata tak cerdik kita. Mati tinggal duit. Yang kita boleh buat kebaikan banyak. Bukan cerita lembu je, cerita hal lain. Ya, kiaskan hal lain. Ini kita katakan bila orang tu ikhlas, dia sentiasa rasa malu dengan amalan yang sikit. Malu. Dia tak pernah rasa bangga. Kalau orang kata, bagus awak ni, tiap-tiap hari berjam-jam, dengan kuliah. Saya berjam-jam tengok Facebook. Malu saya. Orang kata saya komitmen kuliah, saya malu. Memanglah sejam duduk kuliah, nampak bagus. Tapi 3 jam tengok Facebook dengan TikTok. Tengok cerita orang je. Yang ni bercerai, yang ni kahwin itu, dia 3 jam. Orang tu, orang ni, semua orang. Kita hari ni sibuk tepikan orang dan sibuk selokkan orang. Dan ini Islam yang tak bagus. Yang disebut oleh Nabi SAW. Min husn islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Antara tanda orang Islam yang baik, ditinggalkan apa yang tak ada kaitan dengan. Orang Melayu kita kata jaga tepi kain. Pada hari ni bukan kita jaga tepi kain. Kita selok kain orang. Lepas tu kita pun kutuk pula kain orang tu. Dan apa yang kita selok tu. Itu aib. Tapi itulah kecenderungan manusia. Kita lebih suka cakap isu orang. Kita lupa diri kita. Aib kita yang banyak. Maka orang yang ikhlas ni tuan-tuan. Waktu dia mula bandingkan amal akhiratnya dengan dunia, dia akan malu. Sehingga dia tak pernah rasa bangga dengan amalan ni.
Maksudnya kalau dia buat apa pun orang tengok ni orang dah kagum, bagus dia ni. Tapi kalau tanya dia, ada apa sangat banding kecenderungan dunia saya masih kuat. Yang ketiga, ini ikhlas tertinggi. Dan disebut oleh ulama. Itu orang yang tidak melihat amalannya. Dia amal banyak mana, dia tak pernah tengok amalan dia. Dan orang yang tidak pernah mengharapkan ganjarannya. Dan orang yang tidak pernah berpuas hati dengan amalannya. Orang yang tak pernah tengok amalan dia waktu beramal. Dengan kata lain, non-stop. Orang ni bila dia buat satu amalan, dia tak pernah tengok dia buat amalan tu. Dia buat. Dia tak tengok diri dia, kekuasaan dia, kekuatan dia tak ada. Dia buat dan buat. Dan dia tak pernah memikirkan pahalanya apa. Tak ada, pahala pun dia tak fikir. Oh, buat ni, pahala banyak ni. Buat, tak ada. Tak fikir tentang pahala. Dan orang yang tidak pernah berpuas hati dengan amalan. Dan ini terhasil kata ulama' dengan 3 sebab. Yang pertama, kerana dia melihat nikmat Allah yang banyak padanya. Dan dia melihat ini semua datang daripada kurniaan Allah padanya. Ini amal baik, ini bukan dia kurniaan Allah padanya. Saya hari ini boleh sembahyang subuh. Saya hari ini boleh dengar kuliah. Saya hari ini boleh ngaji Quran. Boleh mulai beberapa rakaat. Saya hari ini boleh berzikir. Saya hari ini boleh sekian-sekian. Ini semua datang dari Allah. Bukan daripada kudrat saya. Bukan daripada kehebatan saya. Bukan sebab keturunan saya. Melainkan kerana kurniaan Allah pada saya. Orang ni melihat setiap perbuatan ni kurniaan Allah. Allah buka pintu taufik. Taufik ni kekuatan dan buat ibadah. Ini semua taufik Allah. Kalau tidak kena taufik Allah, saya tak ada apa. Yang kedua, dia melihat dirinya hamba. Dan hamba tak berhak minta upah. Kita tahu sistem hamba. Kita ni tak berada pada zaman hamba. Kalau kita sebut hamba ni ialah lelaki atau perempuan yang ditawan sama ada sebab perang atau sebab kekeluargaan. Dia perhambaan ni datang daripada kesan peperangan. Dan hamba terkenal asalnya daripada negara-negara, kita katakan Afrika Selatan atau Afrika. Asal hamba ni daripada sana. Oleh kerana kehidupan mereka tidak berorganisasi, tidak bersistem. Maka sebagai manipulate mereka dan mengambil mereka menjadi tawanan-tawanan. Lalu dijual. Akhirnya kita lihat hamba-hamba, kita ambil contoh di Mekah. Tak lain lagi lah, berlambak. Kat Mekah, hamba-hamba ini semua terdiri pada orang kulit hitam. Sama ada Bilal bin Rabah. Sama ada Amir bin Fuhairah. Sama ada Ammar, Yasir. Sama ada Zinnirah. Khabbab bin Arad. Dan lain-lain jumlah hamba yang banyak di kota Mekah. Yang kata-kata mereka daripada Ethiopia, daripada Habasyah. Dan demikian berlaku di kota Madinah. Hamba-hamba ini terkenal. Ya, sebahagian hamba datang daripada orang Arab. Bagaimana Zaid bin Harisah, hamba orang Arab. Dicolek dalam satu rombongan perdagangan waktu kecilnya dan jadi hamba yang hantar kota Mekah. Dibeli oleh Khadijah dan dihadiahkan pada Rasulullah SAW. Asalnya dia orang Arab. Dia berlaku hamba kerana perang. Dia berlaku hamba kerana pencolekan. Dia berlaku hamba kerana hutang. Tak payah. Dan dia berlaku hamba natijah daripada keturunan. Maka hamba ni wujud secara evolusi manusia. Tak ada agama yang suruh. Tapi dia evolusi manusia. Kerana manusia mahu orang berkhidmat pada dia. Orang kita hari ni, kita nak jadi bos. Semua orang kalau kita tanya semua nak jadi bos. Apa maksud bos? Dia nak ada orang khidmat kat dia. Automatik. Semua ada keinginan tadi. Cuma hari ni cara bos kita ialah kita bayar gaji. Kita beri dia cuti. Kita beri dia layanan yang baik. Ada undang-undang buruh. Sekian. Baik. Bila berada zaman evolusi perhambaan ini, maka apa hak hamba? Kita cerita hak hamba dulu. Mereka tak berhak untuk membantah apa kata tuan mereka. Dan mereka tak berhak dapat upah 1 sen pun. Mereka hanya dapat makan dan minum. Dan tempat tinggal yang disediakan mengikut tuan nak letak mana. Dan tuan ni dia ada hak memukul hamba. Hatta dia ada hak untuk membunuhnya. Suka dia.
Maka ia menjadi undang-undang evolusi manusia sebelum datangnya Islam. Maksud evolusi manusia, orang boleh terima pukul hamba, maki hamba, laporkan hamba. Dan hamba ni tak boleh buat apa-apa. Dia cuma diam. Dia tak boleh lawan tuan dia tak boleh larikan diri. Contoh kala itu, hamba pada manusia yang tak beri apa-apa. Kita semua adalah hamba Allah. Kalau kita melihat hamba ni atas dasar pada hukum manusia tak berhak minta upah, kita jauh lebih berhak tidak minta upah dengan Allah. Kerana Tuhan kita yakni Allah, Tuhan yang amat penyayang. Dia beri segala-galanya pada kita. Dan ibadat yang disyariatkan pun untuk kita. Maka untuk apa kita minta pahala lagi? Maka orang yang ikhlas peringkat tertinggi tadi, tuan-tuan, dia tak lihat pahala. Tak apa beza orang lihat pahala dengan tak lihat pahala. Memang setiap amalan kadang-kala bahagian amalan tu Allah sebut pahala. Dan sebagian amalan Allah rahsiakan. Puasa antara amalan yang Allah rahsiakan pahala. Kita tak tahu. Berdasarkan hadis kursi. Bila Allah Ta'ala berfirman, kullu amal ibni Adam lahu illa as-siyam fa innahu li. Semua amalan anak Adam untuk dia, melainkan puasa untuk aku. Wa ana ajzi bihi, dan aku rahsiakan pahala. Kita kalau semayang tahu 27 darjat, 25 darjat, sekian-sekian. Bila sebut je puasa tak ada. Allah sembunyikannya. Allah tak beri pahala di 100, 200. Ini disembunyikan. Kerana ia berkait dengan rahsia orang tu dengan Allah sebab dia puasa. Baik. Bila kita hamba, bila kita tak melihat kepada berapa gaji, berapa pahala, akhirnya yang kita tahu kita hamba kena buat. Kalau kita cerita pahala ni tuan-tuan, akhirnya kita mula rasa macam banyak pahala saya. Bayangkan solat Masjid Haram macam 100,000. Itu 1 rakaat. Ataupun minimum solat 2 rakaat. 2 rakaat Masjid Haram, pahalanya 100,000. Kalau 4 rakaat, kalau 5 waktu, kalau dah kira juta dah. Berjuta ni pahala saya. Jadi macam ni? Jadi saya minta cuti lah seminggu bila balik Malaysia. Berjuta pahala. Banyak pahala. Itu ada orang yang tuan-tuan bila dia melepasi satu ruang ibadat, dia berehat. Ya, penat ni, penat. Balik Mekah penat lagi. Patutnya balik Mekah tu ke masjid tak? Penat. Penat ni campur pahala banyak sangat berat ni bawa ni. Patutnya balik Malaysia dah lagi. Lagi semangat. Allah ma'ilam melainkan kita sakit dah. Semangat lagi. Itu tanda pengkabulan Allah terhadap amalan kita. Tapi bila orang jenis mazhab kira pahala, akhirnya dia lemah, kan dia lihat pahala dia banyak. Hamba yang ikhlas yang jenis yang pertama, dia melihat innahu abdun mahdun la yastahiqu ala khidmatihi li sayyidihi aywadun. Dia melihat dirinya hamba mutlak, tak perlu cerita berapa ganjaran. Dan yang ketiga, dia melihat keaibannya banyak. Ya Allah Ta'ala tutup. Tuan-tuan cuba lihat diri kita. Mula-mula lahirnya telanjang. Tak adalah hebat no kita ni. Lahir telanjang bogek dah. Allah nak beritahu apa dia? Lahir-lahir kamu penuh dengan keaiban. Wa iman dengan telanjangnya, dengan tak pandai bercakapnya, dengan tak boleh melihatnya, dengan tak boleh berjalannya, dengan tak boleh fikirnya. Apa kamu boleh buat? Nangis. Kita kalau tengok orang nangis, maknanya dia dalam keadaan lemah, dalam tahap maksimum lemah. Nangis. Kalau orang tu tak nangis, dia orang ni ada akal. Waktu seorang tu menangis, berarti dah habis helah, dah habis ikhtiar, dah habis benda. Nangis. Kenapa orang nangis? Tak tahu nak buat apa lah. Nangis lah. Kalau orang kuat, dia tak nangis. Sebab apa? Dia nampak jalan lagi. Dia nampak helah lagi. Dia nampak cara lagi. Lepas tu kita boleh tengok orang ni, kuat tak kuat, tengok dia nangis tak nangis. Kalau orang tu nangis di hadapan Allah, kita tahu dia kuat. Ini nangis depan orang, sikit nangis. Suami dia lambat sikit, ajak pergi kedai. Nangis. Kenapa abang lambat? Nangis. Lemah betul ni. Suami pun sama, lambat sikit masak nasi, nangis. Kenapa nangis? Awak masak lambat, nangis. Ada mudah ambil kereta start. Dia makan kedai mamak. Wah sangat. Tapi ada jenis yang lemah-lemah ni, kaki nangis. Cakap suami isteri nangis. Orang nampak romantik, bukan romantik. Itu orang lemah. Tunjuk dalam TikTok lah suami isteri nangis. Tambah hari jadi nangis. Nangis juga. Semua nangis.
Ulang tahun nangis. Waktu Ustaz ni geng-geng hati, dalam hati ada tamak. Bukan, ni dalam hati orang yang tak ada sifat berani. Kita tengok orang-orang yang saya kata tengok, ini semua sensitif nangis. Kita secara umumnya antara benda yang kita kena kedekut ialah air mata. Kedekut. Duit jangan kedekut, air mata biar kedekut. Biar kita tumpahkan pada tempatnya, pada waktunya, pada yang paling berhak melihat air mata kita. Allah. Yang paling berhak melihat lemah kita ialah Allah, bukan manusia. Sebab kita nak pertolongan Allah. Kita tak nafi, bukan saya kata, menangis depan orang ni berdosa. Tak berdosa. Kita nak membina kekuatan. Jadi kita mungkin menangis depan manusia. Tapi kalau boleh tuan-tuan, biarlah air mata kita ialah benda yang paling kedekut kita nak berikan, melainkan kepada Allah, pada jalan Allah. Biar kita menangis pada benda yang Allah perintah. Tengok umat Islam kena bantai, kita pun menangis. Ini Allah perintah. Kerana tangisan ini mendorong, membakar semangat, kekuatan, perjuangan kita. Tapi untuk hal dunia tuan-tuan, elokkan nangis. Kereta rosak, nangis. Cepat nangis ni. Bumbung bocor, nangis. Nangis. Baju hilang pun nangis. Selai je hilang nangis. Tinggal lagi 3 almari dah. Ya selai inilah dia nak nangis. Kita nak rawat sifat lemah. Baik, kita lahir ni tuan-tuan. Dengan menangis, meraung. Tak pandai berjalan, kena dokong. Tak reti makan, kena suap. Aib banyak. Kalau Allah tutup aib kita. Allah ilhamkan pada ibu, pada ayah. Tutup aib kita. Pertama lahir je ditutup telanjang kita. Ditutup telanjang, bungkus dengan selimut. Masa tak tahu lagi baju apa yang padang, yang muat. Yang muat. Selimut tu memang muat. Selimut baby. Maka apa yang dibuat? Kemudian diberi makan. Susu. Diangkat, didodoi, didukung. Ditidurkan. Lihat tentang aib kita dengan sifat lemah. Tentang kita pun tak tahu ilmu apa pun. Satu ilmu pun tak masuk dalam otak kita. Satu ilmu pun. Akhirnya kita mula membesar. Kuat, gagah. Lalu kita mula sombong dalam kejahilan yang kita tak tahu. Kita ni ada ilmu sikit, gagah sikit, besar sikit, tua sikit. Kita pun mula sombong. Padahal kita ni tuan-tuan, berada dalam keaiban yang banyak. Aib banyak. Walaupun tuan-tuan pandai katakan secara ilmu. Gagah secara fizikal. Kita ada aib. Kalau kita tengok secara dalam, banyaknya aib kita. Tapi Allah tutup aib. Itu bukan cerita aib dosa. Dosa kita sebagaimana kata Hasan Basri. Kalau dosa ini berbau, saya tak ada orang nak duduk tepi aku. Itu Hasan Basri kata diri dia. Kita ni tuan-tuan lagi lah. Kalau dosa ni ada bau, dia bau macam ketiak masam sudahlah. Tak payah bau kuat-kuat. Itu pun, ini kita pun tak nak duduk dengan kita. Suami kita pun tak nak duduk dengan kita. Itu bau ketiak masam. Bayangkan dosa kalau ada bau. Siapa nak duduk dengan kita? Tapi Allah tutup. Bukan Allah sekadar tutup bau dosa tu. Allah tutup dosa tu daripada orang tahu. Orang pun tak tahu. Kita je tahu. Terpulang pada kita nak cerita, tak nak cerita. Kalau kita tak nak cerita, kekal aib tadi Allah pelihara. Kalau kita cerita, maka salah kita sendiri sebab Allah dah tutup. Jadi orang ni dia mencapai ikhlas paling tinggi. Kenapa? Pertama, dia lihat semua perbuatannya ialah taufik dari Allah. Yang kedua, kerana dia melihat dia hamba. Saya tak nak bicara apa, saya hamba Allah. Yang ketiga, dia melihat dia ni banyak aib. Banyak kecacatan. Semua dalam dirinya kecacatan. Kata kita manusia, lemahnya, jahilnya, zalimnya, semua kita. Dan kita kena ngaku benda itu di hadapan Allah. Bukan ngaku depan orang. Depan Allah. Ini Adam, ini Hawa. Apa kata? Dia kata, Rabbana, zalamna anfusana. Wahai Tuhan kami zalim diri kami. Ini Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah ajar dia doa sebelum beri salam. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Wala yaghfiru dhunuba illa anta ya Allah. Aku zalim dia, aku dengan zalim yang banyak. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Dan tahu Abu Bakar iman ni kalau ditimbang dengan iman seluruh umat ini berat lagi iman Abu Bakar As-Siddiq. Pun dia kata aku zalim besar. Inni zalamtu nafsi zulman kathiran kabira. Ya Allah aku zalim banyak. Besar pula tu adalah banyak. Besar dan banyak. Masa kan kita rasa kita tak ada kezaliman. Maka orang yang ikhlas. Kita dah sebut tahap ikhlas.
Tahap pertama, tahap malu bila banding nikmat Allah dengan apa dia buat. Tahap pertama kita sebut orang yang buat amalan berdasarkan pada nas atau berdasarkan pada perintah Allah. Tahap yang kedua yang malu. Tahap ketiga ialah orang melihat dirinya hamba mutlak. Yang tidak pernah melihat amalannya, melainkan dia buat. Sampai bila dia buat ni? Sampai jumpa Allah. Ini orang ikhlas. Jadi kalau kita lihat orang ikhlas ini, dia ada alamat-alamat dia. Jadi kita sebut alamat tadilah, dia tak pernah melihat kekuatan diri dia. Dia tak melihat kepada keupayaannya, melainkan semua ni kurniaan Allah. Orang ni dengan pantas kalau kita sebut kelebihan dia, ini semua dari Allah, bukan saya. Orang ni akan sembunyikan kebaikan sebagaimana orang lain sembunyikan kejahatan. Orang ni, tuan-tuan, dia pasti suka buat kebaikan-kebaikan yang tersembunyi. Ini jenis kalau mengaji seorang-seorang orang tak dengar. Ini kalau jenis solat yang mulai akan dengar. Saya ingat satu kisah dalam kitab saya baca Zikrayat. Zikrayat ni kisah seorang menceritakan pengalamannya dengan Hasan Al-Banna, anak murid Hasan Al-Banna yang dididik. Ni kalau tuan-tuan tahu, ini ikhwan, ini Hamas, didikan daripada ikhwan muslimin, iaitu daripada Hasan Al-Banna. Hasan Al-Banna yang mencetuskan gerakan untuk membebaskan Baitul Maqdis. Dia mencetuskan gerakan tadi daripada mula sehinggalah tertubuhnya Hamas kita tahun 87. Gerakan itu sudah bermula tahun 20-an. Beliau gerakkan. Ke mana Yahudi mula menanamkan ataupun keinginan dia untuk menawang Palestin. Hingga tahun 40-an, 50-an. Maka kisah Hasan Al-Banna bila dia musafir dakwah. Ini suka dakwah. Nak sedarkan pemuda-pemuda. Tahu dia pergi masuk kelab malam. Dan dia cari pemuda dan bertanya khabar. Dan menghafal nama. Dalam satu malam dia mampu menghafal 100 nama pemuda. Yang kalau dijumpa balik dia akan ingat nama. Dia pergi ke taman-taman. Dia akan bercakap semua pemuda di taman. Dan yang anehnya dia boleh ingat setiap nama bila dijumpa kali kedua. Kita kan kalau jumpa orang, kali kedua memang tak ingat. Melainkan kalau dia somebody. Somebody, itu kita hafal 2 malam tu sebab dia somebody. Tapi kalau orang biasa-biasa kita jumpa, tak mungkin kita ingat nama dia. Tapi kekuatan dakwah Hasan Al-Banna dia boleh ingat. Itu yang menyebabkan orang kagum. Kita ni tuan-tuan, kalau orang jumpa kita sekali, tiba dia ingat nama kita. Kita pun kagum, macam mana boleh ingat? Macam dia beri perhatian kat kita. Bila dia musafir dakwah, dia pun bersembang sebelum tidur, sembang. Akhirnya dia akan panggil orang sebilik dengan dia. Dia panggil. Contoh kalau nama dia Mak lah, Mak. Ada apa untuk guru? Tak ada apa saja. Mak, dia panggil lagi. Lalu kata Mak ni asyik panggil. Rupanya nak pastikan Mak ni tidur ke belum. Tengok Mak dah tak bunyi suara, kata Mak malah jawab. Kali ni malah jawab. Tengok Hasan Al-Banna panggil Mak. Tak nyaut. Dia pun bangun qiyam mulai. Rupanya untuk pastikan tidur si Mak ni. Baru dia qiyam. Mak ni rupanya tak tidur lagi, dia pura-pura je. Untuk gua asyik panggil nama orang ni. Rupanya nak pastikan tidur. Tuan-tuan saya tak payah panggil nama, tunggu tidur. Tak payah panggil. Mudah itu tunggu tidur, senang. Kita nak qiyam. Pentingnya ini di antara keikhlasan yang mereka jaga sehingga tak mahu diketahui walaupun pada rakan yang dekat. Jangan cerita hak jauh ni, hak dekat pun. Kalau boleh tak nak beritahu. Maka ini di antara tanda-tanda keikhlasan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.